Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Hari ini 20 Disember. Wah, lagi 10 hari habislah. Muka sudah dua. Semoga umur kita panjang semua. Dapat ketemu. Nah, hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Hujan, masih hujan Kota Baru, banjir 2 hari tak boleh lain tak ada. Elektrik putus. Wow. Buat apa tutup? Ya, malario. Buat apa? Buat apa lagi? Buat live lah. Live ko update bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Wah. Kenapa doa kita? Bersabarlah doa kita untuk dimakbulkan. Itulah tajuk kita hari ini. Bersabar, semoga doa kita dimakbulkan. Bersabar menunggu doa. Bersabar. Doa. Doa adalah senjata. Doa adalah senjata paling penting bagi umat Islam. Doa. Senjata paling penting. Kenapa doa ada yang cepat dapat, lambat dapat, tak dapat. Tapi doa ini semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ada peringkat-peringkatnya? Kita memohon, Allah suka kepada orang yang sentiasa berdoa. Sebab Allah suka. Doa itu sendiri pun sudah merupakan ibadah. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata, dia kalau berdoa, dapat tak dapat, Allah kabul tak kabul, dia tak kisah. Sebab apa penting, dia dah berdoa, pahala dah dapat. Pahala dah dapat. Berdoa je, pahala dapat. Jadi, tak salah lah. Dah untung dah. Siapa yang berdoa, terus dapat untung. Tapi kena doa yang baik-baik lah. Jangan doa yang tak baik. Doa yang baik-baik. Berdoa. Dan berdoa pula ada adabnya. Adab berdoa. Ni kita kena patuh adab berdoa. Mesti dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan suci, tidak beradab besar. Itu ada adab kita kena jaga. Jaga. Dan waktu-waktu yang mustajab. Doa bila waktu mustajab. Itu ada adab dia. Kena ambil kesempatan masa-masa yang sesuai. Masa-masa yang sesuai. Dan kalau nak kira semua masa sesuai untuk berdoa. Sebab berdoa ni bukan macam solat. Kena ada waktunya. Dalam waktunya dan sebagainya. Tapi berdoa ni boleh masa kita boleh buat. Tapi yang afdalnya, yang baiknya, kita pilih di waktu di mana malaikat turun ke bumi, waktu di mana kita hampir dengan Allah SWT. Jadi waktu-waktu yang sebegitu adalah amat mustajab. Macam kita nak minta dengan orang besar-besar lah. Bila dekat tu kita bisik pun tak apa dah. Dah dekat kan. YB tolong sikit. Contoh macam tu. Ataupun JKK buat ni sikit. Contoh macam tu. Ya, Abang Maika. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Tolong doakan saya dimudahkan segala urusan untuk hari. Amin. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan segala urusan baik-baik hari ini. Abang Maika. Abang Maika. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk hari ini. Panggil pakcik. Pakcik. Panggil Atuk. Atuk engkau ni. Atuk engkau. Ya, Abang Maika. Abang Maika, Atuk ni minta tolong sikit boleh? Tolong subscribe YouTube Atuk. YouTube Atuk ialah Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. YouTube Atuk. YouTube. Sebab di YouTube tu ada video-video. Video daripada TikTok ni Atuk upload di YouTube Atuk. Jadi kalau Abang Maika free, nak tengok, nak dengar apa tazkirah ceramah Atuk, boleh pergi di situ. Ceramah motivasi sikit. Keagamaan sikit. Itu asas-asas lah, basic-basic je. Jadi Abang Maika boleh subscribe Haji Mat Atuk. Terima kasih. Boleh Atuk doakan dipermudahkan segala urusan Abang Maika hari ini dan diberi sukses tanpa had. Tanpa had. InsyaAllah Allah tu Maha Pemurah, pengasih dan penyayang. Boleh tu Haji Mat Atuk. Ya, terima kasih. Terima kasih Abang Maika kerana sudi dengan Atuk. Tajuk kita hari ini bersabar. Bersabar Abang Maika dalam menunggu makbulnya doa kita. Sabar itu paling penting. Jadi doa ini Atuk kata tadi kena ada masa-masa yang tertentu. Perindu Rasulullah. Assalamualaikum Tok, sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sejuk. Kota Baru sejuk. Teramat sejuk. Zul Zaina.
Atuk, undi usul percaya dah selesai. Mana bajetnya? Hoi, kena tanya dia lah. Atuk tak buat bajet. Atuk tak buat bajet. Aduh. Ai, peduli apa aku dah jadi. Ai, politik pula. Tak boleh. Tak boleh. Dimarah oleh orang lain. Dimarah. Politik dah selesai. Game over already. Sekarang, haki-peki dia orang je. Tak ada apa. Sekarang YB punya peranan. Peranan kita dah habis dah. Dah habis. Kita mengundi je peranan kita. Nanti tunggulah. Tunggu 5 tahun lagi. Naina. Naina. Assalamualaikum. Alhamdulillah Tok Mat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baru nak buat sarapan cokodok. And sadim. Wah, sedapnya. Cokodok and sadim. Sedap tu. Sedap. Oi, sejuk. Macam mana banjir? Kota Baru banjir. Banjir kilat ke tak kilat ke? Woi, salam Tok Abah. Hadirkan diri. Terima kasih Tok Abah. Tok Abah jenguk kita. Terima kasih Tok Abah. Kerana melapangkan diri. Haji apa khabar? Alhamdulillah. Tok Abah apa khabar? Kota Baru banjir. Banjir. Oh, rumah saya 2 hari tak boleh keluar. Lah, jalan terputus. Jalan bukan terputus, ditakungi air. Kereta tak boleh keluar. Hadir ziarah ni. Terima kasih. Ziarah kawan-kawan. Kawan banjir. Ziarah kawan-kawan banjir. Alhamdulillah. So far so good. Masih lagi boleh bersama hari ini. Jadi, quote of the day kita hari ini. Bersabar menunggu doa kita dimakbulkan. Ya, Tok Abah masih diberi kesihatan oleh Allah. Amin. Itulah rezeki yang paling besar. Kita orang yang berumur ni, rezeki yang paling besar ialah sehat. Tapi orang muda pun kalau tak sehat, nak juga sehat kan? Nak juga sehat. Jadi Tok Abah, kita bercakap mengenai doa. Doa, masa bila masa sesuai untuk berdoa? Semasa sujud. Itu semasa sujud, kerana masa itulah kita boleh hampir dengan Allah SWT. Selepas solat, hari Jumaat, itu di antara masa-masa yang sesuai. Nak doa pun kena pilih masa juga. Tapi bila-bila masa pun boleh doa ni. Sebab doa tak kena ambil wudu. Kalau ada wudu, itu yang cantik, itu yang bagus, itu yang lebih baik. Ketiga sepertiga malam, cantik. Selepas tahajud, boleh, cantik sangat dia. Itulah masa doa supaya dimakbulkan. InsyaAllah. Jadi kita kena pilih masa-masa. Dan berpakaian. Tutup aurat kalau masa nak berdoa tu. Tutup aurat. Biar nampak kita lebih bersedia. Lebih bersedia. Itu yang penting. Ya, Zul Zainal. Atau Allah tak janji sabar itu senang. Tapi Allah janji akan bersabar dengan orang yang sabar. InsyaAllah. Sabarin. Betul lah tu. Allah tak janji sabar itu senang. Tapi bagi orang yang sabar, maka sudah tentu banyak keuntungannya. Allah suka kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang menang. Orang yang sabar, orang yang berjaya. Orang sabar. Sabar ni adalah satu darjat dalam iman kita. Ketika antara azan dan iqamah. Itu. Ketika azan. Cantik tu Abah. Azan dengan iqamah. Masa tu. Masa yang bagus untuk kita berdoa. Dan ada juga kita adab-adab berdoa. Kita boleh berdoa kepada orang lain, orang yang tidak tahu, orang yang tidak kenal. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, permudahkanlah, murahkanlah rezeki rakan-rakan yang mengikuti quote of the day bersama dengan Atuk. Sebelum ini, semasa ini dan akan datang. InsyaAllah, semoga dimurahkan rezeki. Kita berdoa. Semoga mereka mendapat rezeki. Apabila kita berdoa untuk orang lain, malaikat akan berdoa untuk kita. InsyaAllah, amin. Betul-betul tu. Saya nak Abang Sulong tahu selisih faham. Tak bercakap tahun sekarang dah berbaik. Alhamdulillah. Hubungan silaturahmi itu memurahkan rezeki. Naina, itu penting. Lupakan yang lepas. Barang yang lepas jangan dikenang. Adam, ya, Assalamualaikum Tok. Tok kena banjir ke? Sabar Tok. Oh, sikit-sikit. Sikit-sikit. Ketika iman duduk di antara 2 khutbah Jumaat. Itulah untuk orang lelaki yang pergi solat Jumaat. Ketika iman duduk antara kedua khutbah Jumaat. Bila doa, kita pun doa untuk kita juga. Balkis, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Tok.
Tok, apa khabar? Atuk, nenek apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Atuk sehat, nenek engkau pun sehat, alhamdulillah. Zul Zaina, kalau kita bersabar, selagi itulah kita menang. Hingga sabar, hinggalah, halanglah. Apa hilanglah? Hilang sabar, hilanglah janji Allah. Jangan hilang sabar. Ada orang kata, saya sabar saya ada had tahu. Mana boleh macam tu? Rasulullah tak pernah letakkan had sabar ni. Sentiasa sabar. Mazna Ibrahim, Assalamualaikum, selamat pagi tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tu. Dah berjumpa. Abang ajak berjaga dan bagi modal untuk niaga. Allahu Akbar. Semoga murah rezeki. Sambung satu rahim, kasih sayang. Itulah adik-beradik tak boleh cari atas dunia. Kawan boleh cari ramai. Mak bapak tak boleh cari atas dunia. Ada dua orang tu je. Dua orang tu je. Adik-beradik pun sama juga. Tak ada dah yang lain. Ada yang tu je. Jadi rapatkanlah. Tak rugi rapat dengan adik-beradik ni. Tak rugi. Tak rugi. Semoga memberi banyak faedahnya kepada kita. Amin. Berdoa. Berdoa. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Dalam solat pun banyak doa. Dalam solat banyak doa. Ramai yang tak perasan. Tak perasan. Tak perasan dalam solat banyak doa. Banyak doa yang kita baca. Bahkan surah Al-Fatihah itu sendiri pun ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu doa. Minta dengan Allah doa. Doa. Dalam solat pun doa, di luar solat doa, banyak solat doa. Kenapa tak terima tak terima ni? Tak terima. Tapi saya baru dapat tahu kakak sulung yang laga-laga dan buat fitnah bagi kita orang bergaduh. Dengan abah naudzubillah. Maafkan mereka. Maafkan mereka Naina, maafkan kakak, abang apa semua, maafkan. Jangan ada hasad dalam diri kita. Itulah orang yang paling berjaya dan ahli syurga insya-Allah. Duduk antara dua sujud. Ya Rabbi fi'li walhamni wajbuni warfani wazukni wadini wahabini wabad. Betul tu bah. Itu pun doa. Doa itu boleh dibaca dalam solat dan di luar solat pun boleh. Itu hebat tu. Itu doa. Doa kadang-kadang ada orang baca doa tak apa, mengikut setengah ustaz. Orang baca doa dalam bahasa Arab, dia tak faham makna, tak dapat apa. Tak dapat apa. Tak dapat apa. Sebab yang tak faham makna kita baca dapat pahala ni Al-Quran je. Tapi kalau doa kita tak faham, kita tak dapat apa. Sebab patut pun doa tak makbul. Sebab kau tahu tak makna tak tahu. Oh itulah. Itulah betul lah ya Haji. Jadi daripada kita baca Arab, menghafal doa dalam bahasa Arab, baiklah berdoa dalam bahasa Melayu. Bahasa putih pun tak apa. Biar kita faham apa yang kita nak, apa yang kita minta. Ya Zul, atuk dunia ni letak di tangan, di hati jangan. Kerana dunia ini melalaikan. Amin. Dunia ni sementara. Apa yang ada di dunia ni semua ditinggalkan. Baik baca dalam bahasa kita. Cantik tu abah. Cantik. Kadang-kadang kita mengaminkan tu imam baca. Kita pun tak tahu. Lamanya tu imam ni. Duk amin tak berhenti. Apa dia baca? Ini jadi masalah. Lepas tu kita tidak rasa, tidak menjiwai doa kita. Minum dulu. Hari ni atuk minum limau kasturi, air panas dan madu. Pasal hujan dah sedap. Baik baca. Itu kita berdoa, kita kena adab doa. Ketika yang mustajab doa, kena ambil kira lah. Kena ambil kira. Tapi masih juga tidak dimakbulkan tu abah. Adalah perkara-perkara yang menghalang termakbulnya doa. Ini yang takut ni. Kita rasa kita dah okey dah. Sebenarnya banyak benda yang menghalang doa kita dimakbulkan. Ni kita kena cek. Salam tu. Lipis ada. Ya. Set pacak. Set pacak kita. Oh, lipis ada. Macam mana hujan? Hujan macam mana banjir lipis. Lipis. Jadi tajuk kita hari ini ialah bersabar dalam menunggu doa kita dimakbulkan. Kita kena jaga pemandangan kita. Betul tak abah?
Kita kena jaga pemakanan. Makanan mestilah yang halal. Yang subahah tak boleh dah. Yang subahah. Dan yang baiknya, makan makanan itu, orang yang menyiapkan makanan itu orang Islam. Bukan orang bukan Islam. Sebab orang Islam, dia menyediakan makanan, dia baca bismillah. Sudah cukup dah. Sudah ada barakah dalam makanan yang disediakan itu. Kalau baca penuh pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun tak apa dah. Kena jaga hasil duit kita. Hasal dari mana, cantik. Kalau buatan tak jelas, jangan ambil. Jangan minta. Kena jaga asal duit tu. Duit itu penting. Kena jaga betul-betul. Supaya kita tidak bercampur dengan yang suci, yang halal. Itu pun kena jaga. Itu di antara perkara-perkara yang menyebabkan doa kita lambat dimakbulkan ataupun tidak dimakbulkan. Dan seterusnya, banyak dosa-dosa maksiat yang kita buat. Maksiat ada. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hidung, maksiat mulut, maksiat hati, maksiat tangan. Banyak maksiat. Kena cek semua. Kena cek, pastikan tak ada maksiat. Sebab benda bersih. Benda bersih, benda suci tak boleh masuk dalam badan yang kotor. Badan yang kotor. Kena hilangkan benda tu dulu. Kena hilang. Bagaimana nak buat? Bagaimana nak hilangkan maksiat-maksiat ni tu? Maka kena banyak beristighfar. Banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah disarankan supaya kita beristighfar dahulu. Banyak-banyak beristighfar baru berdoa. Ya, Sam Harun. Salam Tok, selamat pagi. Ya, salam duha. Amin Tok, sehat dia. Sehat, salam duha. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi jenguk Atok. Tajuk kita hari ini, sabarlah menunggu doa kita dimakbulkan. Tadi kita dah bicara mengenai adab-adab berdoa. Masa-masa yang sesuai. Masa-masa yang mustajab untuk berdoa. Masa mustajab. Selepas solat. Dalam solat. Ketika sujud. Hari Jumaat. Petang Jumaat. Atau khatib. Ketika khatib duduk antara dua khutbah. Seperti mana dikatakan oleh Tok Abah tadi. Banyak tempat yang kita mesti berdoa. Jadi bagi laki-laki yang pergi masjid tu, banyakkanlah berdoa. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Tapi ada yang menyebabkan doa-doa kita itu terhalang. Terhalang. Seperti kata Tok Abah tadi, makanan pasti makanan yang bersih. Sebab tu bagi Atuk, kita tidak galakkan. Walaupun makanan disediakan secara halal, tapi jangan makan kedai orang bukan Islam. Sebab kita tak tahu mangkuk tu dia pakai tu. Kalau katakanlah dia hidangkan masakan babi ke apa ke, dia tak samak pinggan tu. Dia tak samak apa semua. Semua dia basuh bersih lah, tak samak. Dia tak tahu. Masalah orang bukan Islam ni, dia tak tahu halal haram ni. Dari segi cara samak apa semua. Jadi pinggan tu juga dia angkat mi goreng untuk kita. Kita pun makan, sedap, seronok. Doa tak makbul. Itu tak makbul. Sebab kita makan benda yang subah. Pinggan yang subah. Preparation. Jadi jangan makan kedai Cina. Jangan makan. Itu kena elak. Bukan kedai Cina lah. Kedai bukan Islam. Terkeluar perkataan tu. Keluar perkataan tu. Kena jaga-jaga. Hati-hati. Makanan. Jaga makanan. Kemudian kalau makanan di rumah itu, kalau isteri dia tu, banyaklah berselawat semasa menyediakan makanan. Supaya makanan yang kita makan itu akan menjadi berkat. Kadang-kadang ya Haji, Allah tak beri apa yang kita minta, tapi Allah beri apa yang kita perlu ketika itu. Cantik tu Abah. Memang benar tu. Allah tahu apa kita perlu. Di antara keperluan dan kehendak. Kita banyak, rakyat Malaysia ni banyak minta kehendak tu. Bukan keperluan. Bukan keperluan. Banyaknya sebut isteri-isteri. Kena banyak sikit. Kekuatan seorang suami itu kerana ada isteri di belakangnya. Kalau ada dua isteri, kekuatan seorang suami itu kerana ada isteri di belakangnya. Makin kuatlah lelaki itu. Tanya Tok Abah. Tanya Tok Abah. Contoh. Nena. Kita kena pastikan makanan kita itu makanan yang
halal. Halal, pastikan halal, itu penting. Jadi darah daging tu, darah daging. Okey, ada juga bagaimana nak mempercepatkan doa kita dimakbulkan. Banyak bersedekah. Saya siti banyak isteri-isteri tu. Tapi halal tu. Kalau banyak girlfriend, haram. Haram. Itulah. Jadi, ada juga tambahan-tambahan. Kita banyak bersedekah, maka rezeki akan melimpah ruah. Tapi apabila sebut rezeki, banyak benda sebenarnya. Kita kadang-kadang sebut rezeki duit, sebut rezeki harta, sebut rezeki kekayaan, sebut rezeki pangkat. Itulah dia utamakan. Sebenarnya rezeki lain lagi besar. Satu, rezeki sihat. Macam mana tu Abah? Yang kedua, rezeki bahagia. Kekayaan tidak menjaminkan kebahagiaan. Miskin pun bahagia. Tetapi itulah rezeki daripada Allah SWT. Mendapat anak-anak yang soleh. Anak soleh. Tak dapat 20A tak apa. Tapi anak kita semua soleh. Itu lebih afdal. Banding dengan 20A, baca Al-Fatihah pun tak boleh. Allahu Akbar. Definisi rezeki itu luas. Betul tak Abah? Betul. Doa kita. Biasanya bila kita berdoa, minta rezeki lah tak apa. Minta apa lagi kan? Doa minta rezeki. Tapi ada juga, bukan sekadar duit cantik tak apa. Ada juga orang berdoa. Orang berdoa untuk sehat. Semoga Allah bagi sentiasa sehat. Dia terima musibah, sakit, keluarga sakit. Tu. Ataupun ada juga orang berdoa bagi ahli-ahli perniagaan yang meniaganya merosot, berdoa supaya dapat pelanggan. Pelanggan ni. Itu juga doa-doa yang mereka lakukan. Jadi kena sabarlah. Sabar dan usaha. Sabar. Dalam usaha kita untuk mendapat supaya Allah mengkabulkan doa kita. Ya Rahmat, kerap. Assalamualaikum bal. Semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Rahmat kerana sudi hadir dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini, bersabar dalam menunggu doa kita dimakbulkan. Jadi kita telah berbicara daripada awal lagi tadi. Awal tadi dalam banyak hal. Adab, ada adab berdoa. Dan kenapa terhalangnya. Apa ni doa kita. Mungkin makanan yang tidak bersih, tidak suci, tidak jelas. Sahabat kita kena musim banjir ke? Ramai yang kena banjir ni di Kelantan. Tapi atuk kawasan rumah ni tak adalah. Tapi nak keluar tak boleh. Tapi sekejap je. Pasal hujan ni dia tak lama. Bukan macam air sungai. Dia kalau katakanlah macam hujan tu dah reda dah. Half day reda. Kering lah air tu. Tapi kalau masa hujan lebat tu, ni masalah longkang lah parit. Masih tak sihat ke? Tu, dah berapa hari dah. Masih tak sihat. Semoga cepat sihat Rahmat. Berusaha selamat. Ada juga doa kita lambat dimakbulkan kerana lalai kepada Allah. Semoga dipudahkan segala urusan sahabat yang musibah banjir. Amin. Lalai kepada Allah, iaitu selalu melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan. Ini termasuk dalam amal makruf nahi munkar. Jadi apa yang Allah suruh, kau tak buat. Apa yang Allah larang, kau buat. Itu yang doa tak menjadi tu. Itu pun kena semak juga. Kena semak. Ya tu Abah. Kenapa Allah lambat kabulkan doa? Kerana Allah ingin rintihan kita merayu padanya. Tepat sekali. Allah suka hamba Allah merayu dan merintih padanya. Allah suka kita membesarkan Allah. Allah suka kita mengagungkan Allah. Allah suka kita memuji Allah. Memuji Allah. Allah suka. Jadi banyak. Bila kita berdoa, makin banyak berdoa, makin banyak pahala. Pahala. Belum dimakbulkan, pahala dah dapat dah. Dah dapat dah. Jadi kita kena jaga. Kita lalai dengan Allah SWT. Lalai solat, waktu solat. Kalau dah okey dah. Solat wajib 5 waktu cantik. Semak pula. Solat-solat sunat yang tak buat. Sekarang waktu duha. Now is duha time. Kena solat sunat duha. Itu pun juga ujian daripada Allah. Kenapa doa kita lambat dikabulkan? Kerana kita tak pernah buat solat sunat duha. Hari ni kena buat. Kena buat insyaAllah. Barakah hari ini mendengar bual bicara kita Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sabar, doa. Maka hari ini buatlah solat sunat duha.
Saja aku solat sunat duha 2 rakaat. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat saja. Senang je. Buat 4 cantik. 2 kali salam. Buat 6 pun cantik. Cantik. Siapa yang buat 12, maka Allah menjanjikan sebuah istana di syurga. Orang yang buat 12 rakaat duha. Duha. Itu pun kena cek juga. Lalai kepada Allah. Lalai. Allah kata, hamba-Ku yang ingat padaku, aku ingat padanya. Hamba-Ku tak ingat padaku, aku tak ingat padanya. Jadi, kita sentiasa berzikir. Zikir, betul ingat. Zikrullah. Ingat kepada Allah. Zikrullah. Zikrullah. Banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak zikir-zikir yang kita boleh. Dan lalai kepada Allah ini, orang yang tidak baca Al-Quran. Lalai. Kalamullah. Satu-satunya ibadah yang kita baca walaupun tak faham, dapat pahala. Tapi tu, saya tak boleh baca semua Al-Quran. Baca yang kita ingat. Yang kita boleh baca. Saya boleh baca Qul Huwallah je. Baca Qul Huwallah. Sentiasa Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Sentiasa baca. Biar 1000 kali satu hari. Biar 10,000 kali satu hari. Walaupun tak ingat yang lain. Ingat Qul Huwallah je. Baca. Baca. Pahala besar. Pahala besar. 10 kali baca Qul Huwallah. Pahala sama dengan baca sebuah Al-Quran. Kalau 300 kali, kalau 1000 kali, 10,000 kali baca Qul Huwallah, banyak pahala tu bro. Jangan risau jika Allah tak mengabulkan doa. Ya tu. Kita di dunia kerana apa? Kerana Allah akan kurniakan di mahsyar nanti. Amin. Di mahsyar nanti. Itu ada sebab kenapa doa kita tertunda. Ada doa kita dikabulkan immediately. Immediately. Kun fayakun. Immediately. Ada juga ditangguhkan. Ada juga ditangguhkan di akhirat. Bukan untuk di dunia. Ada juga. Ada juga ditangguh-tangguh. Biasanya doa kita yang terbaik itu Allah lebih tahu bila masa sesuai. Ada orang berdoa, ya Allah, bagilah aku jadi jutawan. Tapi kenapa Allah tak bagi? Allah tahu. Kalau bagi kau 1 juta, kau mungkin boleh jadi jauh daripada Allah. Kau boleh jadi gila ke apa ke. Allah lebih tahu. Betul ya Haji Tok Abah. Betul. Terima kasih. Jadi itulah kita kena banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baru doa kita makbul. Sebab itu doa-doa orang alim. Doa-doa orang alim. Tutup guru memang doa mereka orang kata masin mulutnya. Sebab mereka berada dalam keadaan tidak ada dosa. Dosa yang sedikit. Dosa yang telah diampunkan. Dan dia siasa beristighfar. Dia berdoa. Dan dia lebih mustajab. Lebih mustajab doanya. Jadi kita pun boleh juga capai. Dengan syarat kita berusaha membersihkan diri. Cara membersihkan diri ialah kita beristighfar. Ya tu Abah. Mustajab doanya. Sebab itu kita jangan buat gaduh dengan orang alim ni. Buat gaduh. Di pada mahsyar nanti pun kita akan banyak minta tolong orang alim. Di pada mahsyar. Di pada mahsyar kita tak kawan dah dengan orang kafir. Di dunia bolehlah kau kawan dengan orang kafir. Di pada mahsyar kita tak kawan dengan dia. Dia pergi pintu lain, kita masuk pintu lain. Orang kafir masuk pintu neraka, kita masuk pintu syurga. Siapa yang berkawan dengan orang kafir, kau ikutlah dia masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Bahaya. Jangan terikut-ikut. Jangan terikut-ikut. Jadi kenapa doa kita tertangguh? Antaranya ialah kerana lalai kepada Allah SWT. Ini besar. Lalai ni. Kadang-kadang diri kita dah okey. Isteri kita yang lalai. Tak tutup aurat. Isteri kita yang lalai. Sebagai suami, kita kena jaga isteri kita. Sebab, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maknanya kita jaga diri kita. Kita jaga isteri kita. Kita jaga anak-anak kita. Perangai anak-anak kita. Tutup aurat anak-anak kita. Itu juga kita menjadi, mungkin boleh menyebabkan doa kita itu tertangguh. Tertangguh. Kena jaga. Solat anak-anak kena jaga. Baca Al-Quran anak-anak dan isteri kena jaga. Ini tanggungjawab sebagai suami. Bukan setakat pergi shopping mall je. Pergi ke mall. Mall besar-besar. Wah, ini suami yang bagus. Kenapa? Setiap bulan pergi mall. Shopping. Habis tu solat. Baca Quran. Selawat. Tak jadilah. Yang tu lebih utama. Lebih utama. Ada kawan saya tanya.
Musim cuti sekolah ni nak melancong ke mana tempat yang paling sesuai? Kawan tanya. Atuk pun jawablah. Tempat melancong terbaik ialah pukul 3 pagi di rumah sendiri. Buat qiyamul lail, tahajud. Oh, terduduk dia dengar. Terduduk. Kalau tak pernah buat qiyamul lail anak-anak, buat program tu. Musim cuti sekolah. Buat 3 hari 3 malam ke? Siapa yang bangun dapat hadiah. Dapat hadiah pukul 3 pagi. Siapa yang qiyamul lail pukul 3 pagi, bagi hadiah. Hadiah. Sama ada bentuk wang ke apa ke. Terus bagi. Tapi orang yang malas bangun jangan bagi. Jangan bagi. Qiyamul lail buat di rumah. Buat di rumah qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyam. Berdiri. Berdiri waktu malam. Berdiri. Ni solat lah. Tak ada orang baca Quran berdiri. Berdiri. Bangun. Buat qiyamul lail keluarga. Cuti sekolah ni. Buat. Jangan tak buat. Nanti tengoklah nasib tak baik. Tanah runtuh lah apalah. Itu bahaya bro. Bahaya. Jadi ada sahabat atuk tanya, apa program terbaik untuk keluarga dia? Bercuti, duit banyak lah kononnya. Atuk kata, you tak pernah buat qiyamul lail keluarga. Kau buatlah. Itu yang terbaik. Dia kata betul juga. Kau kena buat. Kena buat. Program qiyamul lail. Dalam qiyamul lail tu termasuklah tahajud. Tahajud. Buat. Ada program solat, ada program baca Al-Quran. Dan ada program juga makan-makan sikit. Makan-makan. Pukul 3, pukul 4 pagi makan-makan. Qiyamul lail. Dan ada berselawat. Ada buat program gitu. Program gitu. Itu penting. Buat qiyamul lail di rumah. Suami mengetuai qiyamul lail. Kena buat. Kena buat. Itulah di antara cara-cara jalan-jalan. Supaya doa kita cepat dimakbulkan oleh Allah SWT. Ada juga kawan-kawan yang bergaji besar ataupun pendapatan sudah besar, tapi dalam family-nya tidak harmoni, tidak semesra. Balik masuk bilik senyap, besok masing-masing keluar macam tak ada orang rumah tu. Tak ada orang. Itulah kena buat qiyamul lail. Ya Saudia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cik Tuan Haji. Waalaikumsalam Saudia. Selamat pagi. Tajuk kita hari ini ialah bersabarlah menunggu doa dimakbulkan. Walau bagaimanapun, kenapa doa kita tidak dimakbulkan? Antara kata Tok Abah tadi, iaitu makanan pastikan yang halal, bersih. Makanan halal tu, tapi duit tu. Kalau duit tipu, duit curi, duit rompak, duit OT yang tak betul, jangan gunakan untuk beli makanan untuk anak-anak. Gelap masa depan anak-anak. Kesian buat anak dan isteri. Jadi jaga makanan. Kemudian lalai kepada Allah. Lalai dalam ibadah terutamanya. Solat subuh, solat fajar, itu semua hasil duit dari mana akan ditanya. Itu kena pasti punca yang benar. Jangan kejar jumlah wang. Ada orang tu abah mengejar jumlah wang. Aku kalau dapat 5,000 sebulan baru cukup. Kalau duit tak halal tak cukup. You dapat 100,000 sebulan pun tak cukup kalau duit tak halal. Tapi kalau duit halal 2,000 sebulan pun cukup. Sebab duit tu duit barakah. Barakah itu penting ya. Ada juga jangan mendoakan yang kejar keberkatan. Cantik. Berkat. Iaitu tergesa-gesa minta dengan Allah, ya Allah kenapa lambat makbulkan? Jangan. Kita kena berbaik sangka, husnuzon dengan Allah SWT. Doa salah seorang kalian dimakbulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Sehingga kata aku sudah berdoa namun doaku tak dikabulkan. Itu tak boleh kata gitu. Cuba berdoa sebab Allah tahu bila masa sesuai. Tak salah alamat. Tak salah alamat. Jadi ada juga doa kita itu tergesa-gesa sangat. Tergesa-gesa. Dan ini juga ada juga doa kita tertangguh. Tidak tertolak, tertangguh. Kerana maksiat kepada Allah. Masih berlaku maksiat. Maksiat Allah sedih. Ini kena ni. Ataupun berbuat zalim kepada kedua ibu bapa. Ini pun ramai berlaku ni. Setahun sekali, 2 tahun sekali berjumpa ibu bapa. Sebenarnya doa ibu bapa tu yang paling mustajab. Doa ibu bapa tak ada hijab. Terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia yang kita tidak ambil kesempatan. Begitu juga nak membantu ibu bapa, nak bagi duit sikit kedekut. Sedangkan doa ibu bapa tu bernilai berjuta. Bernilai berjuta doa ibu bapa. Jadi jangan zalim kepada orang lain.
Jangan menipu orang lain. Jangan cuba membuat sesuatu menyebabkan orang lain sengsara kerana kita. Itu juga semua boleh menyebabkan doa kita tertangguh. Doa kita tertangguh. Jadi kita kena pastikan. Pastikan apa yang kita buat setiap harian itu mesti memenuhi kehendak syarak. Paling mudah sekali ialah apa saja kita nak buat, mulakan dengan bismillah. Bismillah, bismillah. Tak nak baca penuh pun tak apa. Tak nak baca bismillahirrahmanirrahim panjang sangat. Baca bismillah saja. Sebab dalam bismillah itu penting. Penting bismillah itu. Bismillah, nama Allah kita sudah sebut situ. Barakah, barakah. Mengapa doa kita tidak kunjung dimakbulkan? Ada kalanya. Iaitu kita tidak kenal Allah, tapi kita tidak dan serta tidak menunaikan hak Allah. Kita tidak menunaikan suruhan Allah. Surah Allah. Surah Allah ni bukan saja suruh solat, bukan saja suruh menunaikan haji, puasa, sedekah, tetapi juga dalam soal-soal membuat baik kepada orang lain. Itu juga suruhan daripada Allah SWT. Sebab kita harus ingat, Rasulullah itu diutuskan adalah untuk memberi rahmat ke sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Jadi peribadi Rasulullah itu ialah Al-Quran. Peribadi Rasulullah, pekerti Rasulullah itulah Al-Quran. Apabila sahabat tanya Aisyah, apakah peribadi Rasulullah, pekerti Rasulullah? Kau bacalah Al-Quran, itulah pekerti Rasulullah. Jadi apabila kita mengikut sunnah Rasulullah, maka dengan sendirinya kita mengikut perintah Al-Quran. Masa Rasulullah ada, tak ada hadis. Hadis ini dibukukan, ditulis semula setelah Rasulullah wafat. Jadi sahabat-sahabat masing-masing bertanya, kalau dalam isu ni macam mana isu? Jadi orang ni akan cerita, aku pernah dengar Rasulullah kata, aku pernah tengok Rasulullah buat. Contohnya tentu. Jadi masa Rasulullah ada, memang direct lah. Direct. Dan ada juga yang dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kalau dalam Al-Quran tu kata, maknanya riba itu haram, tapi kita tetap lagi melakukan riba, melakukan perbuatan-perbuatan riba. Itu di antara contoh-contoh. Jadi kita baca saja, kita tak faham Al-Quran, menyebabkan juga boleh doa itu tertunda. Doa kita itu tertunda. Dan ada juga orang yang mencintai Nabi tetapi tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Ini juga perkara yang besar dalam hidup kita sebagai orang Islam. Cakap saja cinta Nabi tapi sunnah tak buat. Sunnah Rasulullah. Tapi sebenarnya banyak sunnah Rasulullah kita dah buat, tapi kita anggap itu sebagai adat. Makan tangan kanan, nak mulakan sesuatu baca bismillah, nak masuk tandas baca bismillah, pakai baju mula dengan tangan kanan, pakai kasut mula dengan kaki kanan. Itu semua sunnah. Badan sentiasa bersih, gosok gigi, mandi, itu semua sunnah. Sunnah. Kita dapat sunnah. Tapi ada juga sunnah-sunnah dalam ibadat. Sunat-sunat dalam ibadat yang kita tak ikut. Macam kita kata Rasulullah tidak pernah tinggal solat duha. Walaupun 4 rakaat, walaupun 2 masa Rasulullah nak cepat, tapi Rasulullah tetap tidak tinggal. Jadi kita kena lakukanlah. Ini sunnah. Begitu juga solat fajar. Banyak solat-solat sunat yang ada waktunya. Ada solat ada waktunya. Ada solat yang tidak ada waktu. Solat-solat macam kita kata solat qada tak ada waktu. Solat hajat tak ada waktu, bila-bila masa boleh. Solat taubat tak ada waktu, bila-bila masa boleh. Tapi kalau solat sunat duha, itu dari antara pukul 7.40 tadi sehinggalah pukul 12.30. Itu waktu pagi je. Petang tak ada duha. Nanti pergi jumpa orang, kau nak buat apa tu? Nak solat duha. Pukul berapa sekarang? Pukul 3. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh solat. Sebab dia ada time dia. Ada masa dia. Begitu juga solat qabliyah ba'diyah. Setiap solat wajib itu ada qabliyah ba'diyah. Itu masa dia. Kecuali ada juga solat yang tidak ada ba'diyah, seperti solat asar, tak ada solat sunat ba'diyah. Begitu juga witir. Witir ni selepas isya sehingga sebelum subuh. Itu witir. Kalau duha daripada 7.45 hingga 12.30 pagi. Kalau witir selepas isya sehingga sebelum subuh. Tak boleh buat witir siang hari.
Orang tak buat witir sehari. Tak buat. Tak boleh. Itu bukan masa dia. Solat itu ada waktu-waktu tertentu. Benar Tok Abbas? Benar. Okey, kita belum lagi membaca surah Al-Fatihah. Biasanya Tok Abbas kita membaca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya. Sama-sama niat, sama-sama baca. Pahala yang kita akan baca Al-Fatihah ini semoga dihadiahkan kepada, disedekahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat. Dan pahala sedekah, pahala yang kita akan baca Al-Fatihah ini, sedekah pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri kita, isteri atau suami, anak-anak, jiran-jiran, tetangga, guru-guru, sahabat-sahabat, rakan-rakan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Insyaallah. Semoga pahala Al-Fatihah yang kita baca tadi, surah Al-Fatihah kita baca dapat pahala dan Allah sampaikan kepada orang yang telah kita niatkan tadi. Jadi kita sambung dengan kenapa doa kita tertunda. Tertunda. Ada juga doa tu sebenarnya yang kita minta itu ialah menikah hendak, bukan keperluan. Allah lebih tahu. Dah ada dah kereta Myvi, ya Allah. Nak kereta Honda, ya Allah. Itu kehendak, bukan keperluan. Bukan keperluan. Jadi kalau kemewahan ni kehendak. Kehendak. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah mendoakan Rasulullah menjadi kaya raya, tidak ada. Tidak ada doa Rasulullah yang memohon baginda menjadi kaya raya, tidak ada. Bahkan Rasulullah sendiri tidak akan kenyang 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut Rasulullah tak buat. Dia mesti selang hari. Sama ada Rasulullah puasa ataupun memang Rasulullah memang mengurangkan makan. Sebab Rasulullah suka berada dalam keadaan orang yang kekurangan, bukan berlebihan. Kekurangan, miskin, kekurangan. Kekurangan. Sebab tu zaman sahabat dulu tak makan, itu biasa. Biasa. Tapi Rasulullah bukan pilih miskin, bukan orang miskin. Cuma dia pilih. Rasulullah pilih. Rasulullah pilih. Sebab Rasulullah sendiri berdoa. Dia berdoa, Rasulullah berdoa hanya setakat untuk dapat makan saja. Rezeki untuk dapat makan. Makan, pakai, minum. Basic lah, basic. Sedangkan Rasulullah pada masa itu, Rasulullah ini umpama presiden, Perdana Menteri. Kalau kerajaan Rom pada masa itu, istana besar, kaya raya. Tapi Rasulullah sendiri, tengoklah rumah dia. Tengok tempat makam Rasulullah itu. Itulah tempat dia, bilik dia. Sebesar itu je bilik dia. Yang besar itu masjid. Yang sebelah bilik dia itu masjid. Jadi Rasulullah tidak minta untuk menjadi kaya. Sebab memang Rasulullah apabila dia Isra' dan Mi'raj, dibuka pintu neraka, yang ramai dalam neraka ialah orang kaya. Bila dibuka pintu syurga, Rasulullah melihat ramai yang dalam pintu syurga ialah orang miskin. Jadi Rasulullah suka kepada kemiskinan. Jadi sebab itu kita jangan kecewa apabila kita sebuah kekurangan. Miskin tidaklah apa-apa berat. Miskin ni orang yang tidak mampu untuk bermewah-mewah. Saya boleh kata gaji 2,000 sebulan, 3,000 macam tu je. Dapat 1,500, cukup makan je. Cukup makan. Itulah tergolong. Tapi sebenarnya dia sudah termasuk. Kalau dia mengamalkan solat, mengamalkan ibadat-ibadat cukup apa semua, walaupun hidup sederhana, cukup-cukup makan, insya-Allah akan masuk syurga. Amin. Orang nampak dunia sahaja Ustaz. Nampak dunia. Orang yang nampak dunia itu orang yang istidraj. Istidraj ni maknanya orang yang semakin jauh daripada Allah SWT. Ya Noliza, Assalamualaikum. Moga yang menghadapi banjir harap bersabar. Itu satu dugaan buat kita. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat itu ada waktu-waktunya, tak bah. Ya, terima kasih. Terima kasih Noliza. Orang nampak dunia ini, user. Orang nampak dunia ini, kita paling takut sekali orang nampak dunia. Iaitu orang istidraj. Apa makna istidraj? Iaitu orang yang Allah nak menjauhkan diri dia daripada Allah.
Sebab dia akan rasa, tengok aku kerja kuat. Aku boleh untung banyak. Engkau apa pemalas. Tengok aku rajin. Oh, tengok aku mengurus orang. Aku buat orang tu. Tengok pendapatan aku besar. Tengok aku buat ni. Aku dapat naik pangkat. Itu macam-macam. Dia kira dia je. Sebenarnya itu semua adalah takdir daripada Allah SWT. Itu ketentuan daripada Allah. Dia sudah lupa kepada Allah. Bagi orang yang lupa kepada Allah, Allah bagi apa dia. Kau tengok. Orang yang nampak kerja dunia ni seperti orang kafir lah. Kaya raya. You tengok di London. You tengok di Tokyo. Semua orang kafir kaya-kaya. Itu dunia semua. Dunia. Baru-baru ni ada orang bank, public bank ke apa. Pengasas dia. Akhir sekali mati. Habislah. Masuk neraka lah dia. Kalau dia bukan Islam, memang dia bukan Islam. Masuk neraka dia. Habis harta dia buat apa? Itu saja. Manusia di dunia habislah. 92 tahun habis. Gone. Kita bukan begitu. Kita ada day after. Kita ada syurga. Yang kita nak. Yang dunia ni semua tinggal. Yang dunia ni semua tinggal. Bangunan 20 tingkat tinggal. Isteri 4 orang tinggal semua. Saham juta-juta tinggal. Pangkat Perdana Menteri tinggal. Agung tinggal semua. Tinggal. Yang ada ialah kita nak pergi ke akhirat. Dan kita harus ingat, di alam kubur nanti dia tak tanya engkau ada Tan Sri ke? Tak ada. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Dia tak kira, saya Tan Sri. Oh, tak ada lah. Malaikat tak dengar cakap kau. Dia hentam saja. Hentam saja, hancurlah kau. Sebab itu kita jangan dengki dengan orang-orang yang berjaya di dunia. Jangan dengki. Sebab itu sedikit saja. Allah bagi sikit saja. Jangan dengki dengan orang berjaya. Jangan dengki orang naik pangkat. Jangan. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjaya itu belum tentu Allah sayang dia. Belum tentu. Dia kaya itu belum tentu Allah sayang dia. Dia dapat memegang jawatan besar belum tentu Allah sayang dia. Mungkin istidraj yang kita takut. Panjang cerita lagi tu. Setakat apa yang ada. Amin. Terima kasih Nili. Terima kasih. Salam tu. Ya Fizli. Waalaikumsalam. Apa khabar Fizli? Terima kasih. Orang nampak dunia pastinya cukup. Pasti tak cukup-cukup. Kerja sampai mati pun tak rasa. Memang tak ada berkat. Tak ada berkat. Jangan kejar dunia. Kejar. Kaya tak salah. Biar jadi kaya salah. Sebab ramai sahabat Rasulullah pun kaya. Sahabat Rasulullah ramai kaya. Sayyidina Osman kaya. Sampai sekarang duit Sayyidina Osman berbilion di Madinah. Tapi di bawah Baitul Mal lah. Kaya. Memang kaya sungguh. Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Abu Bakar kaya. Umar kaya. Zaid kaya. Semua kaya. Ramai kaya. Tapi ada satu cerita. Siti Aisyah kata, dia panggil Abdurrahman. Ya Abdurrahman bin Auf ni orang paling kaya. Kau tahu tak, aku dengar Rasulullah kata engkau lah paling lambat sekali masuk syurga. Menangis Abdurrahman dengar. Bila Aisyah kata engkau paling lambat, sahabat Rasulullah yang paling lambat masuk syurga engkau. Menangis, apa salahku dia kata. Ya Zainab, Assalamualaikum. Salam sihat selalu. Waalaikumsalam Zainab. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aku paling lambat sekali masuk syurga? Kerana kau daripada duit harta kau banyak akan disiasat. Setiap sen akan disiasat. Macam mana kau dapat, macam mana kau belanja. Macam mana kau dapat, macam mana kau belanja. Duit kau banyak, harta kau banyak. Jadi lambatlah. Sahabat-sahabat kita yang lain, dia tak ada harta. Dia pergi baik satu je. Dia ada roti canai je. Pergi masuk Piram Masyar. Okey, tengok timbang. Harta ada? Tak ada. Tak ada. Berjalan macam tu. Okey, tengok apa dah. Oh, ibadat banyak, solat banyak, selawat banyak, baca Quran banyak, puasa banyak. Okey, syurga. Engkau? Macam ni harta mana? Okey. Ni tadan tamat. Ni unta. Ni kuda. Habislah. Lambat masuk juga. Lambat. Jangan tutup. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Amin. Amin. Sebab itu Rasulullah sendiri. Masa malaikat maut datang nak cabut nyawa Rasulullah. Allah bagi option tau. Allah bagi option kepada Rasulullah. Bagi tahu kepada kekasihku. Rasulullah ni kekasih Allah, kekasihku. Sama ada dia nak tangguhkan wafat dia ni ataupun dia nak teruskan. Nak teruskan. Mana nak pilih dunia atau nak pilih akhirat. Rasulullah kata aku pilih akhirat. Umur 63 tahun. Muda lagi. Rasulullah pilih akhirat. Sebab Rasulullah dah nampak dah apa dia akan dapat di syurga. Apa saja di dunia ni. Sebab itu dalam khutbah terakhir di Jabal Rahmah, Rasulullah kata ini khutbahku yang terakhir. Dia dah tahu dah. Dia nak wafat, dia dah tahu dah. Dan dia kata mulai hari ini lengkaplah risalahku, lengkaplah agamaku yang diutuskan, yang disampaikan oleh Jibril, dan aku sudah sampai kepada umatku, dan tolong sebar luaskan agama Islam ini ke seluruh pelosok dunia.
Dia kata tanggungjawab dia dah selesai. Dah selesai. Selesai. Sebab tu dia redha dah. Dia tak ada apa dah. Tak ada apa. Tak ada apa redha. Sebab Rasulullah walaupun ketua kerajaan yang paling besar, harta paling banyak, tetapi dia tak ambil semua harta. Dapat harta suruh infak, bagi infak. Suruh sedekah. Sedangkan pada masa tu kerajaan Rom, Parsi apa semua hebat-hebat. Tapi Rasulullah tak ikut. Sehingga ada satu cincin. Kata sahabat ada satu cincin. Rasulullah ambil cincin tu terus sedekah. Jadi Rasulullah tidak tinggal satu pun harta. Tak ada banglo, tak ada istana, tak ada. Yang Rasulullah tinggal capai, kopiah, baju, itu je. Yang Rasulullah tinggal. Tapi aku tinggal yang paling berharga, iaitu Quran, Al-Quran dan Sunnahku. Lagi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahku, kau tidak akan sesat dunia dan akhirat. Itu yang paling besar. Ini yang terbalik. Tapi kita dah terbalik. Kita dengan anak-anak nak tinggal harta. Supaya anak-anak kaya. Supaya anak-anak tidak susah. Supaya anak-anak itu. Supaya anak-anak ini. Kita terbalik. Kita tidak tinggal Al-Quran kepada anak-anak. Apa makna tinggal Al-Quran? Kita tidak ajar anak-anak Al-Quran. Kita tidak ajar anak-anak solat. Kita tidak ajar anak-anak berselawat. Sedangkan itu yang disarang. Itu yang diwarisi. Yang diwarisi oleh Rasulullah. Rasulullah mewariskan. Wariskan Al-Quran. Kita tak buat. Rasulullah tidak mewaris harta. Kita dah terbalik. Kita mewariskan harta kepada anak-anak. Tapi tidak mewariskan Al-Quran. Al-Quran kepada anak-anak. Kita dah terbalik. Kita terbalik. Sebab itu kita susah. Kita susah. Kerja siang malam. Sampai 40 tahun kerja. Nak mati dah baru pencing. Sebab apa? Makan gaji. Sebab apa? Nak sara supaya anak-anak tak susah apa semua. Kau nak sara apa? Anak-anak sudah ditentukan rezeki dia. Kita meninggal anak-anak, Allah dah tahu dah. Rezeki anak ada. Apabila dia kahwin, ada rezeki perkahwinan. Apabila dia anak, rezeki anak dia ada. Apabila dia ada juga, dia dah ada dah. Tuhan dah tentukan rezeki. Kau tak payah memandai-mandai lah. Nak menyediakan rezeki untuk anak-anak. Tak payah. Itu kerja Allah. Menyediakan rezeki kepada anak. Ya, usaha dia dapat lah. Tetapi, kau kena pastikan. Dia mengamalkan apa yang Al-Quran suruh. Itu penting. Itu kau kena wakafkan. Kau kena warisi kepada anak-anak. Sebab itulah yang paling penting dalam dunia. Perkara yang pertama kena selamat di akhirat nanti ialah solat. Ya rohaniah, betul tu. Jadi kita jangan terbalik dengan Rasulullah. Rasulullah tak tinggal harta, kita pergi tinggal harta. Ramai dah kita dengar. Ada yang tinggal harta berbilion. Berkelahi mak dengan anak, dengan menantu cucu tak habis-habis. Apabila orang di atas dunia berkelahi, bertumbuk tak bertegur siapa, kau seksa dalam kubur. Seksa kau dalam kubur. Sebab itulah apabila mayat-mayat ni, orang yang telah meninggal ni, dia minta dengan Allah, ya Allah, berilah peluang kepada aku hidup satu hari saja. Allah tanya, kenapa kena hidup satu hari? Apa kena buat? Nak balik jumpa bini ke? Tak. Nak balik solat ke? Tak. Nak balik naik kereta besar ke? Tak ada. Nak balik tidur rumah besar? Tak ada. Aku nak balik nak mengadakan sedekah. Aku nak sedekahkan semua harta aku. Duit dalam bank, ladang kelapa sawit, motosikal, aku nak sedekahkan semua. Aku nak sedekah semua. Sebab itulah hak aku, dia sedekah. Sebab sedekah itu baru rezeki kita. Kalau selagi tidak sedekah, bukan hak kita. Bukan hak kita. Jadi itulah yang pilih. Jadi kalau dah tahu dah orang mati, dia minta hidupkan semula kerana nak sedekah, kita yang masih hidup ni bersedekah. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Ya betul tu. Lain tak ada tu Tok Haji. Lain sangkut-sangkut. Banjir ni macam mana? Macam mana? Lain sangkut-sangkut. Terpaksalah khusyuk. Tak khusyuk kita wajib mendirikan solat. Itulah Allah yang minat. Betul? Soal khusyuk, soal malas, soal sakit, tak kira. Satu-satunya ibadat yang kau kena buat. Kalau tak boleh buat berdiri, duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring, tidur. Tak boleh tidur dengan isyarat mata. Tak boleh isyarat mata dengan hati. Tak boleh isyarat dengan hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Habislah sampai mati. Tapi kalau puasa, uzur. Boleh tangguh. Kalau haji tak cukup duit, boleh tangguh. Boleh tangguh. Kalau sedekah tak ada duit, boleh tangguh. Kalau zakat tak cukup haul, boleh tangguh. Tapi solat tak boleh. Sebab itu solat disemak dulu. Lulus solat baru disemak yang lain. Kalau solat tak lulus, kalau yang lain lulus pun tak apa. Sebab itu Atuk heran. Macam mana orang boleh puasa, solat tidak? Puasa ni letih tau. Tapi dia boleh
Puasa 1 hari, 30 hari. Bulan Ramadan puasa. Solat tidak, Allahu Akbar. Tak terbalik. Terbalik. Rumah Ustaz Idrus pun banjir juga. Moga dimudahkan. Dia tak kira. Apabila malapetaka ni, dia tak kira ulama' ke, siapa ke. Semua kena. Semua kena. Sebab itu kita kena takut. Dalam negara ni pun, kalau ada yang buat perkara-perkara LGBT ke apa ke, kalau ditimpa musibah, semua kena. Dia tak kira siapa. Tak ada pilihan. Semua kena. Itu yang paling menakutkan kita. Itu kita kena berhati-hati. Jadi mengapa doa kita tidak dikunjung dikabulkan? Lambat dikabulkan. Kita sabar. Ada juga doa yang kita minta dengan Allah, Allah tak beri di dunia, tapi dia bagi di akhirat. Ada juga doa yang kita minta, tapi kita tolong minta untuk orang lain. Itu yang lebih afdal. Kalau doa kita lambat dimakbulkan, kalau nak cepat, kita doa untuk orang lain. Masa kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, semoga dipermudahkan segala urusan Noliza. Contoh, begitu. Dipermudahkan, diberi kesihatan, kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya. Amin. Maka malaikat berdoa, Ya Allah, kembalikan doa itu kepada orang yang berdoa kepada Noliza tadi. Macam itulah kaedah kita. Sebab itu kita kena berdoa untuk orang lain. Kita jangan berkelahi dengan jiran. Jangan berkelahi dengan adik-beradik. Jangan berkelahi dengan ibu bapa. Jangan. Kita doakan mereka. Kalau adik-beradik kita atau jiran kita tak baik dengan kita, kita doakan. Ya Allah, Ya Tuhanku, semoga jiranku itu menjadi kaya raya. Jiran itu akan mendapat hidayah supaya jiran aku dapat kesenangan, kebahagiaan. Minta. Biar dia tak tahu tak apa. Sebab dalam masa kita minta untuk dia, untuk jiran kita, malaikat minta, Ya Allah, malaikat kata, Ya Allah, berilah kepada dia yang berdoa untuk jirannya itu. Mana kita akan dapat. Bahkan lebih cepat mengikut setengah ulama kata. Begitu juga kita berdoa untuk adik-beradik kita. Jangan dengki dengan abang kita yang berjaya. Tak apa. Abang kita berjaya, tak kedekut, tak hidup masin. Gaji 20,000. Pergi nak pergi minta duit sikit tak bagi. Contoh. Berdoa. Ya Allah, Ya Tuhanku, bukalah pintu hati abangku supaya rumah tangganya bahagia. Supaya selamat daripada malapetaka. Kita doakan adik-beradik kita. Biar dia tak tahu tak apa. Jangan pula, kau tahu tak, aku tiap-tiap malam berdoa untuk kau. Tak payah cerita lah. Tak payah cerita. Nak ambil hati macam mana? Habislah doa kau tak ikhlas macam tu. Abang tahu tak? Saya setiap kali lepas Jumaat, lepas solat Jumaat, saya doakan untuk abang. Tak payahlah cakap macam tu. Tak payah. Batal habis doa kau. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Fiz. InsyaAllah saya selalu doakan orang. Kita selalu kan doa. Kita doakan. Macam Atuk pun pernah doa-doa untuk rakan-rakan, sahabat. Macam Quote of the Day. Quote of the Day ni program. Orang yang mengikuti program Atuk minta dengan Allah supaya dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, diberi kebahagiaan. Jika diberi musibah, Ya Allah, anggaplah musibah itu untuk menambahkan pahala kepada kita semua. Musibah ini sebenarnya kebaikan. Tak ada keburukan yang berlaku kepada hamba Allah. Sama ada kita terima dalam bentuk rezeki, maka kita bersyukur. Bila kita terima sesuatu musibah, maka kita bersabar dan redha. Maka bertambah-tambahlah pahala yang Allah beri kepada kita. Sebab musibah itu ada 3 peringkat. Ada musibah yang dikenakan kepada kita kerana Allah sayang kita. Lama kita tak berzikir. Jadi, apabila kena musibah, kaki tersepak kaki meja. Allahu Akbar. Macam tu lah. Macam tu kita berdoa. Dan ada juga musibah yang kita terima kerana Allah nak angkatkan darjat kita. Dia tengok, aku sayang kepada hamba ku ni. Solat dah okey dah. Tapi dia ada dosa lagi. Maka dia pun bagi kita tak sihat sikit ke, sakit ke, ataupun tiba-tiba saja ada masalah. Maka kita sabar dan redha. Maka dapat pahala. Ataupun memang Allah nak menaikkan darjat kita di syurga. Dia ni kalau umur 80, 70 nanti dia meninggal. Tapi dia duduk level syurga yang pertama ni. Maka dia bagi sakit. Musibah sikit. Musibah sikit, bagi sakit. Maka dinaikkan darjat. Duduk level yang kedua. Macam tu. Dinaikkan level di syurga. Jadi sakit dan musibah itu ada hikmahnya. Sebab itulah ada orang kata, tiba-tiba dia pergi pada mahsyar. Dia tengok sepatut dia pahala dia sikit je. Tiba-tiba pergi, banyak pahala dia sampai. Ya Allah, daripada mana pahala banyak ni, Ya Allah? Sehingga aku boleh masuk syurga. Sebab masa kau terima musibah, kau sakit di dunia dulu, engkau bersabar seminggu.
Bersabar. Kau banyak bersabar. Kau tetap solat walaupun kau sakit. Oh, kenapa seminggu? Patut-patut sakit biar 2 minggu. Jadi minta sakit 2 minggu sebab dah tahu dah. Dapat ganjaran. Ganjaran daripada macam di syurga nanti. Itulah. Jadi itu yang penting. Jangan merungut. Jangan merungut. Sakit, demam, doa lambat. Jangan merungut. Hikmah bila kita diuji sekali. Amin. Amin. Banyak hikmah. Jadi kita kena buat sesuatu itu. Kita berdoa. Jadi doa kita yang lambat makbul ni ada sebab musabab. Ada ujian. Ada juga isteri yang tidak puas hati dengan suami. Masa bergewer dulu. Bergewer. Girlfriend. Muka lain. Muka main caring lagi. Sayang dia kepada kita. Yang nak makan apa? Yang nak itu. Oh, bila dah kahwin, dah dapat anak. Alah, nak makan apa? Berapa dah? Sudah. Lain macam. Orang perempuan ni. Kecil. Dia sedih lah. Dia pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam itulah. Kenapa bankingnya suamiku. Bersabarlah. Bersabar. Dapat pahala. Dapat pahala. Jangan berungut. Jangan suami kata, berkelahi pula. Oi, bergewer tu apa tu aja? Bergewer tu bergirlfriend lah. Kelantan kata gewer. Pandai dia Liza. Bergirlfriend, boyfriend tu gewer lah. Gewer saya. My girlfriend, my boyfriend. Macam tu. Gewer. Gewer. Kelantan panggil gewer. Jadi itulah. Jadi maknanya kita kena banyak bersabar dalam kerana suami. Kita dapat pahala banyak. Kerana isteri. Sabar bagi masa kat dia. Bagi masa. Kerana banyak. Kerana anak-anak. Ini satu lagi yang ibu bapa biasanya guna diktator. Mentang-mentang lah dia ibu atau dia bapa, dia terajang anak dia tu. Oi, itu amanah tahu. Bagi orang yang tak ada anak, minta, Ya Allah, ya Tuhanku, mohonlah zuriat padaku. Bagi orang yang tak dapat anak. Kan? Kita dapat anak. Buat satu pasal macam tak bersyukur pula. Memanglah budak-budak ada hal. Masa dia kecil panggil macam ni. Masa umur 5 tahun panggil macam ni. Macam umur 20 tahun panggil macam ni. Dia tak sama. Dia tak sama. Jadi soal mendidik itu ujian. Kalau kita mendidik dengan sabar dan baik, tekankan kepada Al-Quran, solat. Biar dia pandai azan. Masuk waktu solat. Okey, solat. Adik abang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang sulung azan. Lepas tu adik akamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita didik anak-anak macam tu. Didik anak-anak macam tu. Suami isteri kena bertolak ansur. Benar sekali Nuzah. Kena bertolak ansur. Banyak bersabar. Banyak bersabar. Jadi cara mendidik anak-anak itu kita kena bersabar. Jadi kita berdoa. Doa, Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang soleh dan solehah. Minta dengan Allah. Minta. Tapi kena sejajar dengan apa yang kita didik lah. Kita didik anak-anak itu kena sesuaikan dengan apa yang ditunjukkan oleh syariah-syariah sebelum kita ini. Jadi, mengapa doa kita ditangguhkan? Ialah mungkin kita ini kita melanakkan iblis, tapi kita mengikut perbuatan syaitan. Kita auzubillahi minasyaitanirrajim, semoga dijauhi daripada syaitan yang direjam, yang dibenci. Tapi dalam masa sama kita melakukan perkara-perkara yang syaitan buat. Ini juga boleh menyebabkan tertangguhnya doa kita, dikabulkan doa kita. Jadi itu menyebabkan sebab kita memilih cara syaitan. Jadi di antara masa-masa yang paling sesuai untuk berdoa juga kita boleh ambil. Sebab itulah berdoa yang terbaik ini ialah orang solat. Solat itu penting. Kalau tak solat, berdoa, Allah bagi juga. Sebab Allah ni Ar-Rahman, pemurah. Pemurah ni maknanya Allah bagi. Bagi je pemurah. Orang kafir ke, orang murka kepada orang yang durhaka kepada Allah ke, dia bagi. Pemurah. Itu makna pemurah. Allah tak kedekut. Dia bagi. Sebab tu orang kafir di dunia kaya-kaya. Allah bagi. Itulah kelebihan Allah. Maha pemurah. Maha pemurah. Tapi maha penyayang. Itu yang kita naknya. Pemurah dia bagi. Dia benci pun dia bagi. Dia bagi. Tapi kita nak penyayang. Kita nak Allah sayang kita. Allah sayang kita. Sebab itu ramai orang-orang kafir yang bunuh diri. Dah jutawan pun bunuh diri. Sebab dia tidak ada kasih sayang daripada Allah. Dia tidak Islam. Tidak ada kasih sayang daripada Allah. Kita ada kasih sayang daripada Allah.
Itu yang penting kepada kita. Jadi bukan kekayaan yang kita minta daripada Allah, tetapi kasih sayang daripada Allah, itu yang penting. Sebab kita nak hidup di akhirat, kita nak hidup di syurga. Kita nak syurga. Dunia ni tak ada apalah. Ya tu Abah, Allah beri dalam keadaan Allah benci. Betul tu. Betul, dia beri. Beri. Ya kan kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahman tu pemurah. Pemurah ni Allah tak kedekut, dia bagi. Harta dunia ni kecil je. Dunia ni di sisi Allah very small. Kalau kau masukkan jari kau di air laut, jari kau angkat jari tu ada air menitik. Itulah saiz dunia di sisi Allah. Itulah. Atau kau celup air, kamu nak angkat. Hujan-hujan ni cuba celup air, cuba angkat. Dalam besin tu cuba angkat. Air ada satu top menitik. Itulah dunia. Very small. Tak ada apa. Tak ada apa. Kalau suami isteri asyik bergaduh, ya Noliza, kita tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Takut tak sempat maafan. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh suami isteri. Tok Abah tak live ke hari ni? Wah, ada orang tanya. Cici tanya Tok Abah. Tok Abah tak live ke? Live macam Cici. Sebab itu, macam kita kata, apabila kita solat sunat fajar 2 rakaat. You tahu besar pahala dia. Sesiapa yang solat sunat fajar pagi tadi, sekarang dia jutawan. Sebab apa? Pahalanya sama dengan dunia dan isinya. Lebih besar, lebih banyak daripada dunia dan isi. Baru solat sunat fajar 2 rakaat. Lebih kaya daripada Bill Gates. Lebih kaya daripada Sultan Brunei. Lebih kaya daripada Sultan Qatar. Itu baru 2 rakaat. So kita nak heran apa orang bukan Islam kaya? Tak payah. Biarlah dia berjaya. Itu dunia belaka. Dunia tapi kita pun tak dilarang untuk jadi kaya, tak. Bahkan dituntut juga. Kita jadi kaya, kita jadi kuat, kita jadi bijak, kita berilmu. Dia ada fardu kifayah, ada fardu ta'in, ada fardu kifayah. Jadi kena buat juga. Tapi kita kena tengoklah keadaan kita. Tanya je tu. Lain macam. Datang-datang jenguk, tanya Tok Abah dia. Ya, CEO dah tamat tu. Abah buat 2 kali pagi ni. Jam 4 pagi tadi dan 7.30. Wow, awalnya. Kalau 4 pagi, ini tahajud lah. Cantik tu Abah. Buat terus dengan tahajud, cantik. Atuk sokong 100%. Masa tu masa tahajud, cantik. Tapi Tok Abah tak tidur lagi daripada pukul 4 tadi. Boleh tahan Tok Abah. Boleh tahan. Ini hebat ni Tok Abah. Tok Abah, dahsyat. Cici ikut lah. Cici ikut pukul 4 tadi lagi tu. Cici ikut Tok Abah. Dia Cici tu. Tak mengantuk pun Cici pun. Hebat Cici tu. Tok Abah. Jangan. Pukul 4 pagi kira lah. 4 pagi kia mulai benar untuk mangsa banjir. Allahu Akbar. Hebatnya Tok Abah. Semoga doa itu dikembalikan kepada Tok Abah dan family. Amin. Jadi waktu-waktu tertentu yang mustajab berdoa. Biasanya jangan lepas peluang. Setiap kali solat fardu, buatlah. Allah beri kekuatan Haji Amin. Luar biasa. Saya tak ikut Tok Abah. Saya mimpi tu je. Lain macam dia ni. FYP. Terima kasih. Atau nak ulang di antara doa-doa yang mustajab. Setiap kali selepas solat wajib, jangan lepaskan peluang. Kemudian solat sunat. Setiap kali lepas solat sunat pun kena minta juga. Kena minta supaya doa kita mustajab. Sepertiga malam macam Tok Abah buat tadi, iaitu qiyamul lail dan tahajud, ataupun tahajud sebelum masuk waktu subuh, itu juga masuk paling mustajab. Ahli syurga ni dikala orang lain sedang tidur, kita berdiri untuk solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala orang lain sedang makan di siang hari, kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang hebat. Tok Abah, dikala orang lain tidur, kita bangun berdiri solat qiyamul lail. Dikala orang lain makan siang hari, kita berpuasa kerana Allah Taala. Doa tak kira masa, setiap masa. Amin. Dan doa juga dianggap paling mustajab waktu sujud. Jangan lepas, lama sikit doa. Waktu sujud tu banyak fadilat tu. Di antara banyak doa, kita juga dosa-dosa akan gugur semasa kita sujud. Jadi banyak sangat dosa tu tak sempat gugur. Macam lori tanah nak buang tanah, kena angkat turun. Macam itulah. Jadi hari Jumaat bagi orang perempuan atau lelaki,
Lamakan saat sujud. Cantik tu abang. Cantik. Antara azan dan iqamah. Itu juga boleh. Malam Lailatul Qadar. Orang yang berpuasa. Orang yang teraniaya. Jadi orang berpuasa ni, bayangkan selepas subuh sehingga maghrib tu, doa dia begitu mustajab sekali. Itu kelebihan orang berpuasa. Jadi kalau nak supaya doa kita dimakbulkan, maka puasalah Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis. Siapa yang selalu puasa Isnin Khamis, dia rasa macam hari-hari puasa. Tak percaya, terus buat. Macam Cici dah tahulah. Cici dah buat kan? Puasa Isnin Khamis. Daripada awal lagi dia dah buat. Tu Abah, Cici dah puasa Isnin Khamis lama dah. Lama dah. Dia tahajud, Isnin Khamis, duha, semua tak tinggal. Qobliyah Ba'diyah. Oi, Cici hebat. Cici hebat dia. Dia buat semua. Apa yang dia tanya, bukan Atuk ajar, dia tanya Atuk. Macam mana? Dia pun ikutlah. Dia dah buat dah, dia hebat dah. Hebat dah. Dia banyak buat. Alhamdulillah, semoga istiqamah. Itulah. Buat Atuk jarang-jarang dan kadang-kadang. Tak apalah. Jarang-jarang kadang-kadang. Jadi itulah yang kita nak kongsi hari ini, iaitu pastikan kita berdoa semasa kita melakukan ibadat. Biar sedikit tapi berterusan. Cantik. Itu yang Rasulullah suka. Rasulullah kata konsisten, persisten. Konsisten. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Buat sama. Buat sama. Kita kena buat sama. Jadi doa kita lambat dikemakbulkan, bukan tidak dikemakbulkan. Itu kita kena faham. Ramai orang yang keliru. Dia kata, kenapalah aku berdoa dah bertahun-tahun tak dapat suami. Ada juga berdoa tahun-tahun. Sabarlah, mungkin suami anda belum dilahirkan. Ada juga begitu. Ini Atuk bagi contoh ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa pun saja yang sebut. Itu. Ada juga kenapa penyebab tidak dimakbulkan doa, iaitu pertama sekali ada juga yang disebut sebagai orang yang tidak mengikut sunnah Rasul. Sebab tu sunnah ni jangan main-main tau. Sunnah Rasul. Ada orang kata, alah, takkan nak ikut Nabi. Habis tu, kau tak ikut Nabi, nak ikut siapa? Ada juga. Alah, kau ni alim macam Nabi. Memanglah kita nak alim macam Nabi. Jadi ada perkataan-perkataan yang tak sesuai. Jadi bagi orang yang tidak ikut sunnah Rasul, terutama dalam soal beribadat, kalau Rasulullah beristighfar 70 kali ke 100 kali setiap hari, kita kena buat. Kita kena buat puasa Isnin Khamis, kita kena buat. Itu membolehkan doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Ya Fiz tahu, sebulan saya buat puasa Isnin Khamis, penyakit hyperthyroid saya dah hilang. Alhamdulillah, amin. Teruskan puasa Isnin Khamis. Jangan berhenti. Teruskan, sebab momentum tu sudah ada. Cantik sangat. Bahkan Faiz akan rasa kerugian apabila tak puasa Isnin. Allah, ruginya tak puasa. Macam tu. Teruskan. Jika kita tak bersuami di dunia, tapi ingatlah Allah telah sediakan suamimu di syurga. Amin. Tapi dia nak di dunia dulu tu. Tu Abah, kena cari. Cari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasul, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak bersyukur atas nikmat yang diberi Allah, tidak mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan, tidak persiapan bakal untuk kematian, melupakan aib diri sendiri dan sibuk dengan aib orang lain. Ini juga boleh menyebabkan doa kita tertangguh. Tertangguh. Gurau je lah Cici. Minta maaf ya Cici. Sorry. Dah rajuk lah tu. Macam tu lah tu Abah. Cici gurau dengan dia dah lari dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada. Kalau doa kita belum dimakbulkan, terus berusahalah berdoa kepada Allah. Jangan berhenti. Jangan, aku dah sebulan dah berdoa, tak dapat-dapat. Jangan berhenti. Biar setahun, biar 10 tahun. Biar sehingga ke akhir hayat. Jangan berhenti. Sebab Allah sedang suka melihat kita berdoa. Allah beritahu kepada malaikat, you tengok malaikat, tengok hamba-Ku. Tak berhenti dia berdoa padaku. Allahu Akbar, aku sayangnya dia. Aku sayangnya dia, itu yang paling mahal. Apabila kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diangkat di darjat yang tinggi. Allahu Akbar.
Setahun saya makan ubat tak hilang penyakit. Alhamdulillah. Sebab puasa Allah sembuhkan penyakit. Itulah kehebatan kuasa Allah SWT. Penyakit dari Allah. Dan Allah akan cabut penyakit itu. Jangan risau. Ubat itu asbab saja. Macam Ibrahim, macam Nabi Ibrahim membelah laut. Yang hentak tongkat itu asbab saja. Yang membelahkan laut itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Sama juga Rasulullah tunjuk bulan ke langit. Yang membelah bulan itu Allah. Yang tunjuk jari ke langit itu adalah sebagai asbab. Salam sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Abi Iman. Terima kasih kerana sudi jengak atuk. Sembang-sembang. Macam ni lah kita sembang kedai kopi. Kedai kopi TikTok. Sembang. Kenapa doa kita tertangguh? Abi Amin. Kenapa? Abi Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kalau doa kita itu lambat, belum tangguh, tak tahu bila nak dapat, teruskan berdoa. Berniat baik, husnuzan dengan Allah SWT. Ya Allah, lembut-lembut. Jangan cengeng. Berdoa jangan cengeng, jangan melaung, melolong-lolong. Macam lagu rock tak boleh. Adab kena jaga, adab berdoa. Tangan kena letak elok-elok. Biar lain ni. Lain ni, ada orang kata lain ni bersentuh dengan lain sebelah sini. Dia ada satu lain. Macam tu ada lain ni dengan lain sebelah sini. Bukan tak ada orang duk gini, ada orang gini, bukan. Kena letak ini betul-betul. Tapak ke tangan. Lain itu belaga lain. Belaga lain cantik. Adab tu kena jaga. Ya, jadi apabila doa kita masih belum lagi dimakbulkan, mungkin Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Itu kata-kata kena bersangka baik dengan Allah. Sebab Allah ada rencana yang terbaik. Ya Allah, naikkanlah pangkat aku. Tak naik-naik 10 tahun dah. Tak naik-naik. Adalah benda yang Allah nak beri yang besar kepada kita. Biasa jadi kasar ini belum dikabulkan. Mana tahu esok atau lusa atau tahun depan. Punya ataupun mungkin di syurga. Mungkin di pada mahsyar. Mungkin di alam barzah akan dikurniakan, dimakbulkan doa kita itu. Amin. Siapa tahu. Assalamualaikum Pak Haji. Semoga Pak Haji sihat-sihat. Ya, Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Cuma banjir sikit. Tapi hari ini dah panas sikit lah. Panas sikit. Tapi tak tentu. Masih dalam edah banjir. Dia panggil edah banjir. Sebab banjir ni kalau masih dalam edah dia, akan tetap berlaku banjir. Satu perkara yang amat merugikan kita. Jadi tidaklah berharap doa termakbul. Kita berharap sangat doa kita termakbul. Sedangkan diri masih lagi bergeluman dengan maksiat. Ini yang kita kena elak. Kadang-kadang bukan diri kita, diri suami atau diri anak-anak. Kadang-kadang diri keluarga dalam rumah kita. Yang membuatkan, nak kata sial tu tidaklah. Sial tidaklah. Yang membuat kamu boleh membantu doa kita itu diterima. Dimakbulkan oleh Allah SWT. Kecuali doa untuk diri kita. Assalamualaikum Tok Mak. Salam. Ya, KNBJ. Doa untuk diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, tingkatkanlah imanku. Untuk diri kita. Kalau kita nak minta rezeki, ya Allah murahkanlah rezeki. Supaya aku boleh menanggung anak dan isteriku. Itu untuk keluarga. Tapi kalau untuk diri kita, kita lebih menjurus kepada soal-soal akidah. Soal-soal ibadat. Ya Allah, ya Tuhanku, rajinkanlah aku solat. Ya Allah, ya Tuhanku, rajinkanlah aku puasa. Ya Allah, ya Tuhanku, rajinkanlah aku bersedekah. Itu kena minta. Jangan tak minta. Jangan tak minta. Kalau orang dah rajin pun kena minta juga. Sedangkan berkedip mata pun kena minta pertolongan Allah SWT. Kena minta. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku supaya mata aku boleh berkedip seperti biasa. Kena minta dengan Allah. Semua sekali Allah kita ni. Kita tak ada milik apa-apa pun. Bahkan badan kita ini ni, apabila kita meninggal, roh kita pun keluar. Roh kita keluar. Kita tengok body je. Body ni dia makan ulat tanah ya. Roh kita akan pergi. Jadi body kita ini adalah semuanya dipinjam. Dia diberi pinjam oleh Allah SWT. Sebab itu Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Sembahku tu apa dia? Untuk solat. Untuk solat. Bermunajat, baca Quran. Berselawat. Itu sembahku. Sembahku. Puasa. Haji. Sedekah. Itu kita kena buat. Itu yang Rasulullah buat. Itu yang Allah nak kita buat. Allah nak kita buat. Ni ada orang, Allahu Akbar, sedih sangat.
Kenapa tak solat? Aku dah meeting tadi, tak sempat nak solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu satu kesalahan yang amat besar. Meninggalkan solat wajib kerana dunia. Ini kena elakkan. Atuk nak pesanlah kepada siapa-siapa. Dan kepada diri Atuk sendirilah. Memang Atuk mau utamakan dah. Bila solat ni utamakan. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi mall. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 7. Tunggu solat dulu. Kena buat. Solat, lepas solat maghrib baru pergi. Tunggu solat. Kena buat macam tu. Ni pukul berapa ni? Pukul 12.30. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi ziarah. Okey, tunggu selepas Zuhur. Kena buat macam tu. Utamakan. InsyaAllah selamat perjalanan kita. InsyaAllah program kita cantik. Kadang-kadang kita kata, oi, kita kena pergi awal tau. Sebelum Zuhur kena pergi. Nanti jam. Kau pergi sebelum Zuhur memang jam. Memang lambat sampai. Tapi kalau kau solat dulu apa semua siap, kau pergi tak ada jam. Serik je. Setengah jam sampai. Tapi oleh kerana elak daripada jam, kau tinggal solat, maka masa itulah kau kena jam. Sampai 3-4 jam kau tersangkut. Itulah. Mulut kena jaga. Mulut jaga. Jadi jangan kerana nak buat dunia, kita meninggalkan akhirat. Jangan. Itu Atuk nasihat sangatlah kepada cucu-cucu Atuk. Jangan kerana nak buat dunia, tinggal akhirat. Tak boleh. Tak boleh bro, tak boleh. Kau nak pergi mana tu? Nak pergi meeting. Sekarang dah apa ni, waktu asar dah ni. Tak apalah, nanti sampai tempat kerja kita solat lah. Sampai kat kerja lupa. Habis asar. Maknanya tak berkat lah kerja kita. Sekarang saya amat mengamalkan tu. Ajar solat sunat fajar dan doa minta mati hari Jumaat. Amin. Minta, jangan tak minta. Allah akan bagi. Amin. Minta mati dalam husnul khatimah. Macam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Itu kena minta. Bukan hari Jumaat saja. Kalau hari Jumaat ni, maknanya azab hari Jumaat itu saja kau tak kena. Hari lain kena. Itu hari Jumaat ada kelebihan jugalah. Ada kelebihan. Mati hari Jumaat, mana hari Jumaat hari itu saja kau tak kena azab. Tetapi kita dah solat, kita dah puasa, tak adalah azab pada kita kan. Kita dah boleh dah. Jadi mati hari apa-apa pun boleh. Tapi kalau boleh minta hari Jumaat. Hari Jumaat. Cantiklah Faiz. Fiz. Bukan Faiz pula, Fiz. Jadi itulah yang paling penting sekali. Doa tak terkabul kerana banyak maksiat. Ini kena jaga. Maksiat. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang suka tengok TV pun maksiat. Drama-drama yang aurat, bercumbu-cumbuan, cerita Korea, Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Dan anak Atuk pun setengah tu minat juga. Allahu Akbar. Tak boleh. Benda tu boleh membantukan doa. Tapi kita teruskan jugalah. Teruskan juga. Kita bukanlah sampai nak ambil TV tu humbang dalam sungai. Tak adalah sampai tahap tu. Sampai tahap tu kan. Tapi rasa sedih jugalah. Sedih juga kadang-kadang benda-benda yang begini mempengaruhi. Penghalang dikabulkan doa, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, iaitu mengatakan saya telah berdoa tapi belum dimakbulkan. Ini perkataan yang tidak sepatutnya kita sebut. Mengungkitlah dalam bahasa kita. Ya Allah, kenapa lambat ya Allah? Kenapa bagi sikit ya Allah? Tidak bersyukur. Itu kena elakkan. Jadi menyebabkan doa kita akan tersangkut. Dan doa kita itu tidak dimakbulkan. Lambat dimakbulkan. Lambat. Itu yang paling penting sekali. Jadi kita telah pun pukul 11 lah. Pukul 11 banyak doa. Jadi untuk tu cukuplah untuk hari ini. Kita sudah pun belajar sedikit sebanyak mengenai rumusan harinya. Kita pertama sekali ada adab berdoa. Masa-masa yang sesuai kita berdoa, kita dah sebut tadi. Adab berdoa kita seboleh-bolehnya dalam keadaan suci dan bersih. Dan berdoa itu secara ikhlas memohon dengan Allah SWT. Dan berdoa benda-benda yang patuh syariah. Benar macam kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah dari murahkan rezeki supaya aku dapat menunaikan fardu haji. Ini dah ada kaedah doa yang kita nak ke harta, tapi dalam masa yang sama kita mengutamakan ibadah. Ini cantik. Ini doa-doa yang selalunya diajar oleh ulama-ulama supaya kita mendahulukan ibadah. Memang kita nak duit, tetapi ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezeki kerana aku ingin menunaikan fardu haji, ya Allah. Angkatlah diriku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk
la syarikalah. Kita minta dengan Allah. Allah tahu 10,000 pergi haji. Tapi Allah tak bagi 10,000, dia bagi 20,000, 30,000 dia bagi. Kita minta. Jadi kita minta sesuatu itu berkait dengan ibadah. Berkait dengan ibadah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku untuk aku beri sumbangan yang lebih kepada kedua ibu bapaku. Kita kaitkan begitu. Sentiasa kait dengan ibadah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pernah mengeluarkan zakat, ya Allah. Kerana duit aku sedikit, ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki supaya aku boleh mengeluarkan zakat. You bayangkan, untuk keluar zakat 2.5%. Kalau 1,000, RM25. Keluarkan zakat. 25. Jadi, bayangkan kalau kau keluar zakat 2,500. Berapa banyak duit kau dapat? Allah bagi. Jadi, kita minta benda macam tu. Ia berkait dengan ibadah. Berkait dengan ibadah. Berkait dengan ibadah. Jadi itu yang kita buat. Sama juga kita serukah, ya Allah, ya Tuhanku, ada di surau kampungku. Surau kampungku, ya Allah, aku ingin sedekah, ya Allah. Kita minta macam tu. Jadi berkait dengan ibadah. Yang menggunakan wang. Menggunakan wang. Itu dah segitulah. Begitu juga rasa sihat. Ada juga orang sakit. Memohon supaya disembuhkan. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah isteriku, sembuhkanlah anak-anakku, sembuhkanlah jiranku, sembuhkanlah sahabat-sahabatku yang ada. Semoga dia boleh menunaikan solat dengan lebih baik dan sempurna. Kita minta macam tu. Jadi bila kita sihat, kita boleh solat dengan baik, dengan sempurna. Kita minta yang berkaitan begitu. Berkaitan dengan amal ibadah kita. Dan sehinggalah kita waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa seperti masa sujud, setiap kali selepas solat. Itu di antara waktu-waktu mustajab. Dan perkara-perkara yang menghalang doa kita dimakbulkan. Seperti elakkan daripada melakukan maksiat. Maksiat ni bukan sahaja dalam soal aurat wanita semua. Semua perkara-perkara yang tak baik. Macam menipu apa semua. Elakkan. Supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik. Dan akhir sekali, iaitu kita berusaha supaya kita berniat supaya doa kita itu kita redha sama ada cepat ataupun lambat. Itu kita redha ketentuan daripada Allah SWT. Jadi kita ikhlas dengan doa yang kita doakan itu. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Sebagai menutup, kita sama baca batuk pula. Sama kita berselawat kepada Rasulullah dan kita tutuplah program kita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi esok.